Kerana apa? Kerana ia merujuk kepada larangan yang sahih lagi soreh. Biasanya kalau sahih soreh, dia tak libatkan khilaf dan dia ijma' biasanya. Apa mana sahih? Makna autentik lah, mana memang sahih. Apa mana soreh? Soreh ni makna jelas. Tapi kalau kadang-kadang sahih tapi tak soreh, ada khilaf lalu. Sahih, nas tu sahih larang tu, tapi dia tak soreh, mana tak jelas. Macam-macam tafsiran ada. Itu boleh jadi ada khilaf sikit sebanyak. Ataupun soreh, soreh jelas, tapi ada masalah dari sudut sanak tak sahih dan seumpamanya, jadi ada timbul sikit sebanyak perselisihan. Tapi kalau sahih soreh, kebiasaannya ulama semua akan merumuskan kepada satu hukum di mana mereka akan sepakat, dan biasanya dia akan diijma'kan, dan dia tidak banyak sebenarnya. Samalah konteks ini, mana-mana mazhab, mana-mana aliran, mana-mana ulama dulu dan kemudian mesti mengharamkan penggunaan emas dan perak. Pemilikan tu khilaf, tapi menggunakan dilarang. Dek kerana ada hadis Nabi yang jelas. Antaranya dalam Sahih Bukhari daripada Huzaifah bin Al-Yaman, di mana Nabi larang dengan jelas, la tashrabu fi aniyati zahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima fa innaha lakum fil akhirah wa lahum fid dunya, atau fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nabi kata, jangan kamu minum dalam cawan emas, dalam bekas perak. Jangan kamu minum dalam bekas perak. Dan juga dalam jadi jangan kamu la tashrabu fi aniyati zahab wal fiddah, jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak, dan jangan juga kamu makan dalam pinggan kedua-duanya. Nampak? Kerana emas dan perak ni bagi mereka, yang ni orang-orang kufar di dunia, adapun bagi kamu di akhirat. Pasal di akhirat tu kita akan makan dan minum daripada bekas-bekas makanan emas dan perak. Kaya kita esok-esok kalau masuk syurga lah, insya-Allah. Tapi makan dunia tak boleh. Nabi larang. Ada lagi hadis Ummu Salamah, Nabi kata, allazi yashrabu fi aniyati dhahab, setengah riwayat, wal fiddah fa innaha yujajjir fi batnihi nar jahannam. Siapa-siapa yang minum dalam bekas emas dan perak, sebenarnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Jadi tak boleh jadi dilarang tau. Hatta dalam standard mazhab Syafi'i, termasuk yang dimatankan, antaranya dalam matan Abi Syuja'. Dalam mazhab Syafi'i ini, matan antara hak paling tersohor sekali ialah matan Abi Syuja'. Bahkan berkembangnya fiqh mazhab Syafi'i yang furu' terutamanya daripada matan berkenaan. Dipanggil matan Ghayah wa Taqrib, yang disusun oleh Al-Imam Abi Syuja'. Dia menyatakan jangan jelas wa yahrum isti'mal awani zahab wal fiddah wa yajuzu isti'mali ghairiha minal awani, dan haram menggunakan bekas-bekas makanan, bekas-bekas makanan daripada emas dan perak, dan harus menggunakan selain daripadanya. Mungkin kita ni tak terlibat sangatlah, tapi inilah konteks dulu. Memang orang bangsawan dan seumpamanya suka menggunakan bekas emas dan perak. Menggunakan. Adapun memiliki, segelintir ulama tidak mengharamkan. Kerana dalam Sahih Bukhari memang ada hadis yang Ummu Salamah menyimpan rambut Nabi dalam bekas perak. Walaupun setengah-setengah cetakan tambahan itu tidak ada, tapi ada setengah-setengah cetakan, dan ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahannya Fathul Bari. Ada sebahagian nuskhah katanya ada tambahan min fiddah. Ummu Salamah, daripada hadis Abdullah bin Mauhib, Ummu Salamah ada simpan rambut Nabi dalam bekas. Banyak-banyak cetakan Sahih Bukhari tulis bekas saja, tapi ada sebahagian cetakan lama, kata Ibnu Hajar, ada tambahan min fiddah, daripada perak. Nampak? Sebab tuan-tuan kena faham, buku-buku tradisi ulama ni kadang-kadang dia ada beza sikit sebanyak daripada satu nuskhah, satu cetakan kepada cetakan yang lain. Tak timbul isu orang buat amendment ataupun buat modifikasi pada buku, tak timbul. Tapi dek kerana buku ni ialah makan ribu tahun kan, ratus-ratus tahun. Daripada Sahih Bukhari nak sampai Ibnu Hajar dah dekat 1000 tahun. Dalam masa 1000 tahun tu ada sikit sebanyak perbezaan. Sementara yang menyebarkan buku-buku para ulama ni anak-anak murid dia.
Yang kadang-kadang dia ambil secara talaki daripada gurunya, dan guru dia bila talaki satu buku pada anak murid dia, kadang-kadang dia buat tambahan dan seumpama. Jadi ada sikit sebanyak perbezaan. As long as tambahan itu sahih, maka dia diterima pakai. Melainkan kalau dia ada tambahan tapi tidak sahih, baru dia anggap sebagai syaz dan dia tidak diterima sama sekali. Kalau tambahan tu okey, tak ada masalah. Boleh diterima lah. Nampak? Boleh follow. Termenor je nampak. Tengok saya ke tengok ke belakang ni? Bismillah. Jadi ada tambahan. Di mana kata Abdullah bin Mauhib, satu hari aku dihantar oleh keluargaku kepada Ummu Salamah. Pasal apa? Pasal dia tidak sihat. Dan menjadi kebiasaan katanya Ummu Salamah, bila ada orang tak sihat, ditimpa sesuatu atau ain, maka dia akan jumpa Ummu Salamah, dan Ummu Salamah dia akan bawa satu bekas berisi air. Ummu Salamah akan melenyek-lenyekkan air itu dengan rambut Nabi, kemudian dia bagi minum. Ni kira macam tawassul ni kot. Boleh jadilah. Tapi bukan tawassul yang orang hari ni duk faham tu. Kan? Semua nak tawassul. Kalau dia real rambut Nabi, boleh dilakukan sedemikian. Nampak? Tapi dia tak sebut pula rambut tu lama-lama jadi panjang ke apa, tak ada lah. Dia sebut waktu je. Kan? Ada rambut Nabi disimpan panjang berjela, katanya dia memanjang setiap tahun. Tak ya, tak tidak kan. Tapi ada dilakukan sedemikian, maka tidak ada masalah sama sekali. Jadi nak cerita ada disebut sedemikian. Kana tumsikuhu fil juljul, rambut tu diletakkan dalam suatu bekas, ada tambahan min fiddah, daripada perak. Sebab itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, tuan-tuan baca hatta buku-buku fatwa Dr. Zulkifli pun dia banyak merujuk Nailil Autar yang dikarang oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan saya tak nafi pentasuk mazhab, memang dia tak suka dengan buku itu. Dia tak berapa selesa lah. Pasal buku itu membahaskan pendapat-pendapat ulama daripada sekalian mazhab, dan membincangkan mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang tidak kuat, mana pendapat yang diasaskan oleh dalil yang sahih, mana pendapat yang diasaskan oleh dalil yang dhaif. Maka dia tidak digemari lah. Nampak? Tapi dia satu buku yang bagus, yang dirujuk oleh seluruh dunia. Nampak?